Okay, so the next video kita akan cover, this video kita akan cover more on apa tah dimasukkan resultant force. Okay, resultant ataupun perkataan lain yang boleh kata, ataupun kita kata net force. Resultant ataupun net is actually kind the same thing. Ataupun dia cakap final force kat mana, ataupun satu dia cakap final force. Final force kat mana. Okay, itu tiga perkataan ni, tiga perkataan yang sama ya. So kalau biasanya soalan minta result, dia cakap mention resultant force ke, atau minta net. Okay, sekarang ni dia minta find resultant force on horizontal and vertical component. So basically macam saya ajar before ni lah. So ni dalam ni, kali ni dah ajar dia buat dalam table. So ikutlah awak nak macam saya itu, tulis dalam equation terus kan. Macam ni boleh, tapi kita jawab lah soalan minta dia bagi dalam table, kita buat dalam table lah. Okay, so basically kalau ramai tak faham, apa yang tak faham ni, apa dimasukkan resultant ataupun net dengan final force ni, maksudnya contoh kita nampak soalan pertama. So kita ada F1, kita ada F3, kita ada F2. Maksudnya F1 ni arrow dekat atas kan? Maksudnya F1 ni tarik ke atas, F2 ni tarik ke bawah, F3 ni tarik ke kanan. So kalau awak bayangkan tiga-tiga forces ni tarik, contoh kita ada objek kat tengah ni, contohlah kita ada kotak ke bola kat tengah ni kan. Okay, so kita ada tiga forces ni tarik at the same time. So awak rasa kan benda tu bergerak macam mana? Itu yang dia nak tekan. Tapi sebab sekarang ni dia tak bagi value forces ke. So contohlah kan, kita anggap F1, F3 ni dengan F2, value dia ataupun magnitude dia adalah sama. Bila sama maksudnya, okay, kalau awak bayangkan maksudnya F1 tarik 20 Newton, F2 tarik 20 Newton, F3 pun tarik 20 Newton. So kalau tengok, dia pergerakan dia kegerak macam ni lah, ke kanan saja. Sebab F1, F2 dia stable kan, dia ada stable saja. So sebab 20 tolak 20 atas tolak bawah dapat kosong. So sepatutnya tak ada pergerakan ke atas sikit ataupun ke bawah sikit lah. So dia bergerak maintain je ke kanan, tegang. Tapi tegang lah, dia tak loose. Sebab F1, F2 ni balance. Tapi contoh F1 kita lagi tinggi daripada F2. Contoh F2 30 Newton, F1 30 Newton, F2 10 Newton, F3 masih 20 Newton. So pergerakan dia tetap ke kanan, tapi pergerakan dia akan menyondong ke atas macam tu. Sebab F1 kita lagi tinggi. Kalau itu kita fikir biologik lah. Itu yang kita nak tahu. Ini yang kita namakan dengan net ataupun resultant force. Final condition macam mana pergerakan dia. Okay, so mainly 4.1 ni kita nak tahu pasal dia punya net ataupun resultant forces. Okay, alright. So F1, okay, sekarang ni kita nak tengok total parts pada part CS. So kalau ni sekarang ni kita semua tak ada angle, semua terletak pada angle part CS dan part CY. So tak ada yang macam tiba menyondong macam ni ke, menyondong sini ni, tak nak. So tak masalah. Soalan A ni senang, kita boleh terus masukkan nilai dekat value kat sini. So dia kata kan, okay, Fx, okay, untuk F1 ada tak part C, ada tak untuk part CY? Tak ada kan? Ada untuk part CS, tak ada kan? F1. Kita tengok F1 tak ada. Ada kat CY saja. So kita ada F1 kat sini. Fx kosong sebab tak ada. So F2 pula kat part CY juga, tapi dekat bawah kan. So negative F2. And then Fx pula, okay, untuk Fx kosong lah, masih tak ada part CS. So untuk F3 pula, okay, F3 ada tak? Fx ada, tapi sebelah kanan. So positif, tak ada masalah. So yang satu F3 untuk part CS, part CY ada tak? Tak ada. So kosong lah. So kita totalkan punya equation ini, F1 tambahlah dengan negatif F2. Sama saja, tolak boleh sebab, tapi saya nak tunjukkan sebab kata kat sini means total. So kita tambah semua. Tapi awak nak terus masukkan negatif tanpa masuk positif pun tak ada masalah. Benda sama. Cuma saya nak terangkan konsep dekat sini lah. Nanti kan ada yang tiba-tiba student lain ikut, okay, oh ni kali ni memang kena tolak sebab kadang bagi situasi lain dia menjadi pening. Okay, so kat sini maksudnya inilah dia masukkan yang total. Maksud dia nak total yang ada kat part CS ni. So kalau ni kosong tambah F3. Ataupun awak nak tulis terus F3 pun tak ada masalah. Terpadam terus. Awak terus ni F3 pun tak ada masalah. Sebab kosong tambah kosong lah kan. Okay,
Selesai untuk soalan pertama. Let's look at the second question pula. Okay. Kali ni kita ada angle. So, it's a bit complicated sikit. So, okay, tak apa. Kita buat satu. So, kita tengok pada F1. Okay. Kan saya cakap, bila kita ada angle, kita boleh resolve dia. Kan? Maksudnya, kita boleh resolve part CS dan juga part CY. So, ini kalau kita tarik, kita dapat kat sini adalah F1Y. Dan ni kita tarik jadi F1 apa benda dah? F1X, sorry. Therefore, kita tengok kat pasti S, FX ada apa? FX ada F1X. Tapi kita tak selesai jadi. Kalau ni ramai pelajar buat silap. Ataupun dia careless, dia terlupa. Dia lupa nak tengok position F1X tu kat mana. F1X kita kat mana? Dekat sebelah kiri. So negatif. Tapi macam ni kita dalam petak ni dia tak minta nak F1X. Okay. So kita tahulah yang F1 sepatutnya F1X. Tapi kita boleh pecahkan negatif F1X tu samalah dengan F1. Okay, letak dalam bentuk cos terus ataupun sin. So dia bagi delta 1 ni. Delta 1 ni angle ni dia jatuh terletak pada part CS. Angle ni between part CS dengan angle yang line ni lah F1 ni. So therefore kita boleh pakai cos terus. Cos delta 1. Macam ni, negatif terus. Okay, macam tu. So F1Y sama juga, benda sama. So kita ada, tapi dia positif ke negatif? Akan dapat positif disebabkan di sebelah atas. F1Y kita ni sebelah atas, so positif. So kita teruslah F1 sin cos delta 1. Allah, mana saya letak cos ni? Sorry. Sin delta 1. Baru betul. Okay. Dan kita tengok forces number 2 pula. Forces number 2, okay, tak ada masalah. Dia memang kat pasti Y saja. So kita tak boleh resolve dah. Kalau contohlah kan, kalau awak nak resolve juga kan. F1 cos, kalau kita tengok angle ni adalah 90 kan. 90. Awak akan dapat apa? Kosong. Cos 90 dapat kosong. Kalau kita masuk ni sin 90, kita dapat 1. So memanglah sepatutnya ada satu nilai je lah F2 kat sini. Okay. Okay. So kita tengok F2 kita untuk pasti X tak ada kan? Kosong. So kita tengok FY kita pula. F1 F2 lah. F2 terus lah, sorry. So tak ada dah sign apa-apa kan. So F2 terus. Tapi tak selesai lagi sebab dia sebelah bawah. So patutnya jawapan dia jadi negatif kat sini. Okay. Last kita tengok F3 pula. F3, okay. F3 ni sama macam F1 tadi. So dia ada angle. So kita tarik sini. Kita akan dapat ni F3Y. Yang ini kita tarik, kita dapat F3X. Okay. So kita tengok part CS ada lah tadi, which is F3X. Tapi F3X equals to F3X ni jatuh pada belah kanan part CS. So positif. So F3 cos delta 3. Okay. Yang satu lagi F3 untuk Y, kita F3Y, F3Y positif, tak masalah. So F3 sin delta 3. Okay. So therefore ni awak tambah je lah, tapi tak muat nasa nak tulis kat sini. So awak boleh tambah terus. So sepatutnya awak dapat negatif F1 cos delta 1 tolak tambah kosong, tangan tambah F3 cos delta 3. Okay, the same case ini pula. So F1 tambah sin delta 1 tolak F2 tambah F3 sin delta 3. Okay, settle that one, tak ada masalah. Okay, let's go number C pula, last. So kita ada F1 kita tengok pada F1 kita laju sikit ya, sebab kita dah settle. So F1 kita belah atas positif.
Untuk pasti X, ada tak F1? Tak ada. So, kosong. So, kita ada F1Y, Fy, kita adalah F1 satu. So, dia belah atas positif. Okay, settle. F2 pula. F2 ada tapi dia kat angle sini, tak ada angle. So, F2 ni terus ke bawah lah. So, pasti X tak ada. Pasti Y ada tapi negatif sebab di bawah. So, kita ada F2. Okay. F3 pula. F3 ada angle. So, kita boleh tarik dekat sini. So, kat sini sepatutnya kita akan ada F3Y F3X. Okay. So, kata pasti X ada. So, kita angle delta 3 tu dia bagi memang terjatuh pada pasti X. Tak ada masalah. Boleh pakai terus. Cos delta 3. Ini dua-dua positif sebab F3X jatuh belah kanan, F3Y pun jatuh belah atas. So, dua positif. So, F3 sin delta 3. Okay, settle. So, F4 pula. Tengok F4. Okay, F4 memang dekat pasti X saja. So, pasti Y tak ada. So, pasti X ada tapi negatif. Sebab kan dia dekat sebelah kiri. F4. Negatif F4. Fy kita kosong. Tak ada. Ni awak bertambah je lah. So, kosong tambah kosong, kosong. So, F3 cos delta 3 tolak F4. Ini pula F1 tolak F2 tambah F3 sin delta 3 tambah kosong lah. Itu je lah. Okay. This is how you answer this kind of question. Ni kalau dia minta resultant force lah. So, kalau diminta resultant force pada semua macam ni kan. Soalan ni diminta resultant horizontal dengan vertical. So, selesai lah kita setakat level yang total pasti X dan total pasti Y. Tapi kalau diminta net resultant of the system ataupun dia nak minta keseluruhan macam saya cakap, dia nak last bergerak macam mana kan. Therefore, macam ni kita guna Pythagoras theorem. Jangan lupa formula ni. So, total pasti X, forces pada pasti X tambah dengan pasti Y. Total bukan satu sahaja. Dapatlah kita punya F net. Ataupun nama dia resultant force. Kalau diminta direction. Okay, direction ni tak semestinya awak cakap dia kiri kanan. Awak kena ada value tau. Maksudnya contohlah saya cakap tadi. Macam ni tadi. Contohlah kan. Dia bergerak ke mana? F1Y ni, F2Y ni kan. Contoh sini 30 Newton. Yang ni 10 Newton. Ini 20 Newton. So, kita tahu dia akan bergerak macam ni. Kata sebab F3 kita kan. So, actually yang kita nak ni. Nanti awak lah kira resultant nak awak dapat sini actually. Total pasti X. Ni awak dapat total pasti Y. Sebab tu awak guna Pythagoras theorem. Awak nak cari nilai kat sini. Ini F net. Yang angle ni yang kita nak cari tu direction dia. So, direction dia kita boleh kira dengan biasanya theta ni tangent kita satu. Sorry. So, total Fy bagi dengan total Fx. Dapatlah dia kita punya angle ataupun kita dinamakan dengan direction. Okay? Alright, itu sahaja.